susulan dengan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sebentar saja tadi jam 11 pagi yang anda saksikan dan juga dengarkan. Kalau anda tertinggal, mungkin saya boleh recap sedikit. Antara tumpuan utama yang kita lihat adalah bagaimana pembukaan sebahagian besar aktiviti ekonomi dalam tempoh PKP ini ketika 4 hari bulan nanti bermula, dan juga beberapa lagi perincian lain juga dibentangkan oleh Perdana Menteri sendiri, dan juga perkara itu semua kami muatkan di extraone.com. Tetapi melihat kepada aspek pertama ini, pembukaan ekonomi ini untuk kita fahami, kerana apabila kita buka saja ekonomi ini, sudah pasti orang mula bekerja dan juga orang ramai akan memulakan pergerakan ke tempat kerja dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memahami pembukaan ini dalam konteks normal baharu yang kita mahukan, penjarakan sosial dan sebagainya, pada masa yang sama penting untuk kita buka kembali ekonomi supaya ini sebagai restart lah ya untuk ekonomi kita, kerana apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri, ada beberapa langkah yang kerajaan ambil approach ya. Langkah yang ketiga yang kita ingin lakukan ketika ini adalah menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Teratur dan terkawal ini perkara yang perlu kita lihat pelaksanaannya, kerana ini sesuatu yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini. Bagaimana untuk kita lakukan? Ini yang kita bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UPM, bersedia Skype ketika ini bersama dengan saya. Prof, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali Prof, pengumuman Perdana Menteri pada hari ini membuka hampir sebahagian besar aktiviti ekonomi, kecuali beberapa aktiviti ekonomi yang memang sukar untuk melakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Bagaimana pertama sekali reaksi Prof sendiri melihat kepentingannya dan pada masa yang sama untuk kita seimbangkan dengan normal baharu yang kita mahukan di kalangan masyarakat? Baik, Waalaikumsalam Najib. Ini sesuatu pengumuman yang saya kira sangat dinantikan oleh di luar sana. Kita telah mengalami tempoh PKP untuk mengawal wabak, dan kita tengok trennya pun sudah sangat baik sekali ya, dan sudah masanya tiba untuk kita fokus kepada pembangunan semula atau pemulihan semula ekonomi ini. Dan kita juga kena faham bahawa kita untuk membuka operasi semula ekonomi ini, kita perlu meletakkan tahap kesihatan itu juga dalam keadaan yang berhati-hati ya. Kita tidak mahu wabak itu kembali, dan juga masa sama kita juga nak memastikan ekonomi kita bergerak ke hadapan. Jadi kita jangkakan ekonomi akan bergerak secara perlahan dan tidak akan secara drastik ya, dengan mengambil kira penjarakan sosial dan juga mengambil kira beberapa SOP ketat daripada Kementerian Kesihatan yang akan dikeluarkan dalam masa terdekat ini. Prof, bagaimana untuk kita melihat andaian dan juga perkiraan, lebih tepat lagi perkiraan yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu kerugian sekiranya kita meneruskan PKP ini dari segi pungutan cukai dan sebagainya sehingga keseluruhan 98 bilion ringgit sekiranya ini berterusan dan sebagainya. Kita tidak mahu ini berlaku, kerana pada akhirnya kita mahu kutip cukai, kita mahu pembangunan itu diteruskan dan kesan limpahnya kepada penduduk itu diperolehi. Bagaimana untuk kita fahami bahawa rakyat mahu bekerja, ya, rakyat mahukan pendapatan dan sebagainya. Pada masa yang sama, syarikat yang melalui PKP sebelum ini sudah pasti terjejas aktiviti mereka dan sebagainya, dan kita melihat secara jujurnya pembuangan pekerja itu hampir tidak boleh dielakkan. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa pembukaan ini sepatutnya menjadi jaminan bahawa pembuangan pekerja itu setidaknya diminimumkan? Memang benar sama sekali. Saya tidak pasti data yang Perdana Menteri umumkan tadi adakah ia rujuk pada nilai ditambah ataupun KDNK ataupun perbelanjaan dalam ekonomi itu. Tapi rata-rata secara umumnya kita memang menghadapi masalah yang rumit, masalah yang teruk luar sana. Pekerja yang banyak tak ada, hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Jadi kita tak mahu perkara ini berterusan ya. Jadinya apabila ekonomi ini berbuka pada 4 Mei nanti, kita akan jangkakan lebih kadar pengangguran ataupun kehilangan pekerjaan itu dapat dikurangkan secara gradual. Tidak akan secara serentak tapi secara gradual, dan dalam masa yang sama rupanya pendapatan rakyat akan sedikit bertambah baik berbanding dengan tempoh PKP ini. Jadi ia satu perkara yang baik, yang kadang-kadang kita harapkan bahawa pembukaan ini akan menjamin pembukaan ekonomi yang
lebih baik seperti mana sedia kala. Tetapi untuk rakyat juga perlu fahami bahawa ekonomi pasca PKP ini akan sedikit berbeza dengan memikirkan normal baru tadi, seperti yang Perdana Menteri umumkan, Mak Saleh melakukan perniagaan restoran yang mana penjarakan sosial itu perlu dilakukan. Kalau dahulu mungkin dalam satu masa bilangan pelanggan yang datang ke restoran mungkin 20 ke 30 orang dalam satu masa, tapi selepas ini mungkin bilangannya akan berkurangan dengan ambil kira aspek kesihatan itu. Ya. Ya, Prof, tadi kita sebutkan tentang pembuangan pekerja ini mungkin boleh berlaku dan sebagainya. Saya nak bercakap bergerak ke hadapan. Sejak dari semalam kita lihat topik yang amat hangat iaitu tentang bayaran balik, hire purchase ni, ada interest ke tidak ada interest. Itu persoalan yang timbul dari semalam sehingga ke hari ini dijelaskan kembali oleh BNM dan juga Menteri Kewangan sendiri. Tetapi pada masa hadapan kita bergerak, kita bukan lagi melihat sama ada interest ataupun tidak. Kalau kita tidak ada kerja, bermakna orang tetap tidak boleh membayar hutang pun. Adakah kita menjangkakan bahawa NPL mungkin akan meningkat, non-performing loan kita, hutang tertunggak dan sebagainya ini boleh meningkat dengan kadar pengangguran yang kita jangkakan mungkin akan meningkat selepas pembukaan ekonomi ini? Bagaimana untuk perkara ini dipertimbangkan? Adakah bank kita bersedia untuk berdepan dengan tekanan sebegini? Itu perkara yang bank dan juga bank negara perlu fikirkan, kerana pembukaan Part Mei ni tidak bermakna 6 bulan akan datang ni ekonomi kita akan berada pada landasan sebelum ini, ya. Dan wujud juga kebimbangan di antara penganalisis dan juga orang di luar sana. Selepas 6 bulan kemungkinan wujudnya yang orang yang tak boleh lagi untuk membayar pinjaman mereka kepada bank. Ya, kita perlu berhati-hati dalam konteks ini. Jadi maknanya pihak berwajib perlu memantau rapat perkembangan pergerakan ekonomi ini setiap masa. Supaya kita tak mahu nanti selepas 6 bulan tempoh moratorium itu habis, mungkin akan ada lagi yang belum mampu untuk bayar hutang. Kerana damage disebabkan oleh COVID-19 ini, terutamanya tempoh PKP ini sangat luas dan sangat teruk sebenarnya. Prof, secara ringkasnya, akhir sekali kita melihat kepada recovery plan itu yang paling penting. Kita kena ada perancangan strategi untuk kita pulihkan ekonomi kita. Ini penting. Kita dah saksikan krisis ekonomi sebelum ini. Kali ini amat berbeza sekali. Bukan sahaja teknikal, ada yang disifatkan kita ni dalam deep recession sudah pun. Bagaimana untuk kita pastikan recovery plan kita itu mengambil kira semua aspek dan juga memastikan bahawa kita rejuvenate ekonomi itu secara saksama dan juga memastikan bahawa dasar kalau tidak sesuai pada keadaan sekarang ini perlu digubah secepatnya. Maknanya langkah yang diambil itu perlu cepat dan sebagainya. Bagaimana, Prof? Ini sangat penting sekali kerana kita telah melihat injuries yang berlaku semasa tempoh PKP. Jadi amat penting sekali kepada kerajaan untuk melaksanakan program pemulihan ini untuk satu mengenal pasti injuries berkenaan dan memastikan selepas pasca PKP ini pelan pemulihan tersebut dapat merawat injuries tersebut. Jadi kita mahu contohnya secara analogi mudah, secara tempoh PKP seseorang kakinya patah dan kita perlu rawat, maksudnya selepas PKP dia boleh berjalan. Malah bukan saja boleh berjalan dan dia boleh berlari lebih pantas sebelum PKP. Itu yang kita mahu, ya. Dan ini kerajaan perlu berhati-hati dalam konteks ini. Kita tidak mahu orang tu patah kaki tapi dirawatnya sakit perut. Saya tak mahu berlaku begitu. Ini sangat-sangat jelas, ya. Dan itu cukup cabaran kepada MOF pada ketika ini. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Kerana bersama kami pada jam ini. Itu saja masih ada Profesor Madiatul Yusof Sahari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UPM. Kita terus berhubung dari semasa ke semasa untuk kita melihat bagaimanakah pelaksanaan recovery plan dan juga rejuvenate ekonomi kita nanti. Terima kasih, Prof.